Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang berhormat telah mengambil bahagian di bawah Kementerian Kerajaan Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dan biar saya bermula dengan Sandakan tadi. Sandakan bertanya tentang Prima Prima Cove ya. So yang ini sudah ada 999 unit dan juga Prima Sandakan 750 unit. Yang ini sudah status pembinaan 90% di Cove dan PPR Sandakan 70%. Projek ini diteruskan dan insya-Allah juga dia akan habis tamat akan siap pada tahun depan ya. Ini memang kita teruskan kerana projek ini telah sampai ke tahap 90%. Jadi tidak rugi kalau kita hentikan projek ini ya. Dan projek ini di antara yang kualitinya baik rumah di situ di Sandakan ya. Dan untuk projek Batu Putih 2, Pasar 2 diteruskan ya untuk peruntukan kepada Sandakan. Dan untuk pengetahuan yang lain juga ada tanya tentang SPMB yang 315 juta. Ini adalah untuk program perumahan untuk 3,000 unit rumah ya. Yang mana SPMB di bawah skim skim rumah mesra rakyat. So yang ini adalah tanah daripada pemohon dan diberikan bantuan daripada SPMB. So kalau dikirakan 315,000 ni boleh membina sebanyak 3,000 buah unit rumah. Untuk Bukit Katil tanya tentang SPKA ya. Bukit Katil ada sini atau Hang Tuah Jaya. So jadi mungkin ada tak ada yang lain tanya pasal SPKA ni. Jadi since Hang Tuah Jaya tak ada, saya tak perlu jawab lah ya. Dan jawab bertulis ya Muhammad. Okey, saya akan jawab bertulis ya. Dan ada juga yang bertanya tentang rumah PPR ya yang 5. Saya rangkumkan sekali ya, siapa yang ada tanya soalan tu jadi ianya akan termasuk sekali. So untuk rumah PPR yang telah diperuntukkan sebanyak 500 juta untuk tahun ini adalah sebanyak 34 projek rumah projek perumahan PPR ini di seluruh negara ya. So ada 24 yang dalam pembinaan, that means kos untuk sambungan, dan ada 11 projek baru yang kita akan laksanakan. Seterusnya ada yang juga menyentuh tentang bomba ya. Pokok Sena tadi sentuh pasal bomba. Kes Adib ni memang masih lagi dalam penyiasatan pihak KDN ya, pihak polis dan juga KDN. Kes Adib ni bukanlah kita tidak mengambil peduli. Sebenarnya kes Adib ni sajalah yang mengambil peduli tentang kes dia waktu kematian beliau. Jadi saya memang bersungguh-sungguh untuk pastikan bahawa kes Adib ni ada penyelesaiannya. Dan ini masih lagi dalam penyiasatan daripada pihak KDN, polis. Kerana kita dah buat inquest ketika itu dan dah ada keputusan bahawa it is a criminal offence, tapi sekarang KDN semak semula balik dan belum lagi memberikan apa-apa keputusan ketika ini. Jadi maksudnya jawapan yang diberikan oleh Menteri Kementerian Dalam Negeri pada sesi yang lalu adalah tidak benar, bahawa perkara ini sudah pun disiasat dan telah dimuktamadkan. Perkara ini kali kedua. Yang pertama tu dulu memang dah masuk inquest. Jadi sekarang masih lagi dalam siasatan. Masih lagi dalam siasatan. Mungkin jelutong silap dengar tak? So jadi bukan ini memang saya maklum. Tapi ini adalah satu perkara yang telah dijawab oleh Menteri pada sesi yang lalu. Beliau mengatakan bahawa kes ini telah pun disiasat dan telah dimuktamadkan, dan Peguam Negara telah mencadangkan pertuduhan dibuat terhadap beberapa orang. Jadi maksudnya beliau tidak bercakap benar di Dewan Yang Mulia ini. Begitu? Pasti yang itu, tapi saya dengar waktu dia jawab soalan ketika itu adalah masih lagi dalam siasatan. Saya ada ketika itu dia jawab. Ya Ahmad, tapi tak apalah, itu berbanyak besi. Tapi bagi saya, pasal apa Kementerian Dalam Negeri begitu lama nak ambil masa yang okey, tak apa. Itu di bawah Kementerian Dalam Negeri. InsyaAllah saya akan follow up dengan Kementerian Dalam Negeri. Anggota Kabinet perlu mendesak supaya Kementerian Dalam Negeri lebih cepat dan kena maklumkan kepada keluarga dia. Keluarga dia nanti. Pihak bomba di Kedah
Ketua Balai Puan Sayuti di Kedah, ketua pengarah bomba di Kedah dan juga anggota bomba di Kedah memang selalu berurusan dengan dia. Kalau saya sendiri juga kalau turun ke kawasan sana, saya juga menziarah keluarga dia dan juga pegawai-pegawai juga. Kami menziarah dan update. Dan kita juga dapat juga maklumat daripada peguam beliau pun. Kita ada follow up dengan mereka sebenarnya. Pokok senang. Ada. Cuma kes ini masih lagi dalam siasatan daripada pihak KDN. Dan Menteri Hantoi Jaya, kalau ada jawapan. Okey, Hantoi Jaya tentang SPKA tadi. SPKA ni Iskandar, right? SPKA ni dia tamat kontrak dia dapat 5 tahun kontrak 2015 sampai 2020. Dia habis pada 16 Disember ni, 2020. Dan habis 5 tahun dan kita buka ke tender baru. Dan tidak benar kalau sekiranya dia kata sama, kerana tender tu kita dah buka dan kita ada beberapa perkara yang kita hendak upgrade dan pembaharuan dan sebagainya. Maklumlah teknologi ya. So teknologi ini selalu cepat dia bertukar kemajuannya. So jadi kita ada specification ataupun perkara-perkara yang baru yang kita kehendaki dilaksanakan. So jadi SPKA Iskandar is open to come and join the tender and be the best winner. So dengan pengalaman yang mereka ada, mungkin peluang mereka lebih baik daripada yang lain. Ya? Sibuti mengenai bomba, balai bomba E, memang kita telah cadangkan untuk tempat-tempat yang yang terpencil di pendalaman dan sebagainya untuk membina bomba E. Tapi kali ini memang kita tidak ada bajet yang diterima daripada peruntukan kali ini untuk bomba E. Namun demikian kita akan membuat permohonan untuk dalam RMK 12 insya-Allah. Kempen kebakaran ini sebab itu yang disebut tadi oleh Sibuti 700,000 ni dia kata tak cukup dan memerlukan wanita. Memang saya amat menggalakkan untuk ramai lagi anggota wanita untuk berkecimpung dalam bomba ini kerana dalam situasi trauma mangsa-mangsa dalam trauma dan kanak-kanak memerlukan sentuhan orang perempuan. Jadi memang saya melonggarkan pengambilan anggota wanita agar tidak berat sangat untuk ujian-ujian fizikalnya. Jadi dengan ini akan dapat menambahkan anggota wanita. Kelengkapan asas itu memang ada tetapi mungkin selalu tidak mencukupi ya Sibuti. Sibuti untuk PPR ini ada seperti saya sebut ada 34 projek, ada 11 yang baru. 24 yang lama kita sambung, ada 11 yang baru. Jadi saya tak pasti saya nak kena tengok sinarai ini whether ada Sibuti. Tapi kalau sekiranya tak ada, Sibuti boleh membuat permohonan dan mencadangkan tanah yang sesuai untuk kami laksanakan projek PPR. Tapi namun demikian kadang-kadang tanah-tanah yang dicadangkan adalah tidak bersesuai, tidak strategik, tidak terletak di kawasan yang ada infrastruktur. Jadi ini akan menyulitkan transportation untuk golongan B40 ini untuk untuk bergerak. Jadi kita akan memilih tapak-tapak ini dan kesesuaiannya dan juga jenis-jenis dan kadang-kadang kerajaan negeri bila dia mencadangkan tanah itu banyak lagi encumbrances, maknanya perkara yang banyak pemilikannya tidak selesai. Jadi kita tidak boleh teruskan. Mohon sikit Menteri. Terima kasih. Tentang PPR ni Menteri, saya minta perhatian yang serius. Nak dapat projek pun payah, tapi bila dah dapat, antara teguran Ketua Audit Negara ialah serahan daripada KPKT kepada JPN, Jabatan Peran Negara, mengambil masa yang terlalu lama. PPR Lembah Subang lewat 836 hari. PPR Tok Subuh Simpang 4 PPR Taman Siliau Jaya lewat 500 hari. Dan dia tak berakhir di situ. Lepas diberikan kepada JPN pula mengambil masa untuk proses isi penghuni yang berjaya ni, Yang Hormat Tuan Pengerusi, antara 1 hingga 40 bulan. Jadi saya harap ini dapat diberi perhatian oleh Menteri supaya ini di Kedah ada 2 lagi ni, PPR Jerlun dan PPR Kampung Kilat Alusta yang daripada awal tahun 2019 dah siap ni nak habis dah 2020 masih belum ada berita penyerahan kepada JPN. Terima kasih. So saya ingat soalan ni dulu saya dah jawab waktu perbahasan titah baginda.
memang kita mengiktirafkan kelemahan ketika itu dan kita telah memperbaiki sistem monitoring pembinaan projek-projek yang ini. Tapi ada juga isu-isu ini yang terbabitkan dengan kerajaan negeri. Bila dia suruh kita buat, dia willing untuk manage. Lepas tu bila dah siap, dia tak nak manage, nak pulang pada KPKT dan sebagainya. Ini antara perkara yang melewatkan kita untuk pengisian yang lewat sebenarnya. So projek siap tapi pengisiannya lewat. Tapi yang ini insya-Allah kita akan membuatkan satu lagi prosedur-prosedur yang harus kita nak mengetatkan bahawa semua harus mengikut prosedur ini dan sekiranya pihak-pihak yang tidak menetapi janji seperti apa yang diterapkan dalam memorandum ini, maka kita tidak akan bertanggungjawab. Jadi ini tengah diperkemaskan lagi SOP-nya dan sebagainya. Untuk seterusnya, SPMB tadi dah jawab dah. SPMB 315 juta. Kes apa tadi? Company tadi tu ya. So yang 90 juta tu. So kes ini sekarang kita tengah bawa ke Mahkamah Rayuan. So jadi kita tunggulah keputusan daripada Mahkamah Rayuan. Okay. Jelebu dan ada beberapa lain juga yang menyentuh tentang harga rumah mampu milik. Harga rumah mampu milik ini akan berdasarkan daripada lokasi dan tempat. Jadi kita tidak akan membuat harga rumah itu semua sederap untuk semua kawasan, tapi mengikut lokasi dan setempat. Kerana kalau tempat pendalaman, pendapatannya lebih rendah, maka harga rumahnya lebih rendah dan sewaannya juga lebih rendah. Jadi harga-harga ini adalah berbentuk harga-harga yang bersasar, tertakluk kepada pendapatan setempat penduduk di kawasan itu. Dan mengikut garis kemiskinan yang baru, tadi siapa yang sebut tadi? Speaker, boleh saya minta penjelasan Menteri sikit lagi? Menteri? Siapa tu? Datuk Speaker, saya timbulkan tadi isu extension of time yang mana ini adalah antara perkara yang dibangkitkan oleh kebanyakan daripada kontraktor dan developer projek-projek perumahan rakyat. Adakah kementerian sudah membuat satu dasar bahawa extension of time ini dibagi mengikut PKP yang dikenakan ketika COVID-19 ini? Terima kasih Menteri. Jelebu, itu memang dia kala kita dalam keadaan COVID ini. So jadi dalam COVID Bill yang telah kita bentangkan dan telah diluluskan, memang sudah ada kuasa menteri untuk memberikan tempoh lanjutan. Jadi tempoh lanjutan yang telah kita beri adalah pada ujung bulan ini, ujung tahun ini, iaitu 31 Disember 2020. So sekiranya ada keperluan untuk memberikan lanjutan dengan sebab-sebab yang boleh dipakai, yang mana Sabah insya-Allah menteri mempunyai kuasa untuk memberikan lanjutan masa untuk pembinaan sesuatu projek itu, insya-Allah. Yang Berhormat Menteri. Soalan Kimanis Menteri. Soalan Kimanis tadi belum jawab. Yang Berhormat Menteri, saya nak bangkitkan satu perkara, tapi saya boleh terima jawapan bertulis, tapi saya lihat tak ada siapa yang bangkitkan isu ni walaupun penting. Boleh saya mendapat floor? Yang Berhormat Menteri, sedikit. Terima kasih. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin bangkitkan butiran 030300 bahagian kawalan kredit komuniti yang nampak yang ada penurunan. Yang Berhormat Menteri, saya ucapkan terima kasih di atas perjumpaan di antara KPKT, Kementerian Kewangan dan juga KP dan HEP 2 hari yang lepas bersama dengan syarikat kredit mengenai isu pinjaman yang diambil oleh pengusaha-pengusaha bas. Saya difahamkan bahawa salah satu keputusan adalah supaya syarikat kredit ini tidak mengasak ataupun memberi tekanan kepada pengusaha bas yang hilang punca pendapatan pada di kala zaman pandemik ini. Tetapi mereka masih lagi sampai sekarang ataupun semalam, the latest Yang Berhormat Menteri, they are still getting a lot of pressure from the credit companies.
Jadi saya ingin tahu apa keputusan daripada mesyuarat tersebut dan apakah bantuan di antara KPDN HEP yang saya turut harus mengucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri KPDN HEP yang telah berjaya untuk mengadakan mesyuarat tersebut. It's very important. Ramai daripada pengusaha bas dah masuk hospital, ramai yang di bawah tekanan, they are on medication, and akhir kata they don't have any money to pay syarikat kredit ini. Jadi saya harap akan dapat petua ataupun keputusan yang baik dan bijaksana daripada ketiga-tiga kementerian ini. Saya mohon jawapan bertulis. Terima kasih. Yang Bapak Menteri, isu yang sama bagi saya nak bahas tak dapat lagi speaker palam saya. Terima kasih. Yang Bapak Menteri, saya nak tanya berkaitan dengan butiran tadi itu, isu 030300. Adakah kita tahu masalah ni dah berpanjangan daripada masalah alung dan sebagainya, pinjaman loan shark dan sebagainya. Adakah kebijaksanaan di bawah kementerian ni nak serahkan departmen ini kepada Bank Negara ataupun Kementerian Keuangan agar yang Mohd Menteri pun tak payah pening kepala berkaitan dengan alung dan pinjaman kredit-kredit ni. Dan satu lagi yang Mohd Menteri berkaitan dengan butiran 049 penggerak komuniti ni, saya setuju juga dengan Arau kalau boleh panjangkan, dan isu-isu anak-anak muda iaitu gejala-gejala sosial seperti mak rempit dan sebagainya. Saya yakin dan percaya yang Mohd Menteri ada cadangan untuk menggerakkan, iaitu to enhance their situation dengan adanya hari ini anak-anak muda buat food grab dan sebagainya, bagi peluang dan dapatkan peruntukan lebih. Saya reverse psychology, tambah minta lagi kepada Kementerian Keuangan duit lebih sikit, train them, jadikan mereka food grab, panda dan sebagainya, bagi peluang kepada anak-anak muda ni supaya dia juga boleh cari makan dan dipantau oleh kementerian yang berhormat sendiri. Terima kasih Mohd Menteri. Nak sentuh sikit tentang PKT. Jadi terima kasih berbaling kerana telah baca Dasar Komiti Negara ini. Jadi setiap apa kita nak usul, kita kena baca, buat background dia, cari dulu sebelum nak cakap, semua lulu saja. Jadi dalam sini ada 8 kluster, termasuk anak-anak muda semua ada juga di sini, yang mana kita akan membantu mereka dalam kelompok perumahan B40 di rumah-rumah strata yang kita kalau tak jaga akan jadi slums. Jadi inilah yang mungkin tadi pembawa usul tu hendakkan tadi tu, nak jadikan slum tempat-tempat rumah PPR ini. Okey. Jadi untuk lagipun yang bawa Perak tak relevan yang Mohd Menteri. Perak tak ada pun. Untuk kredit community tadi, so alhamdulillah we have met, kita dah jumpa dengan pengusaha-pengusaha bas dan mereka telah memberikan cadangan-cadangan bagaimana nak membantu mereka, dan kita telah bawa ke Kementerian Keuangan, dan insya-Allah satu jawatankuasa kita bentuk untuk untuk memikirkan bagaimana hendak membantu pengusaha bas in a short term basis, dan juga long term basis adalah perkara-perkara yang harus kita perkemaskan dalam segi undang-undang dan sebagainya. Itu kita akan laksanakan. Bapak Menteri, Menteri sikit boleh? Ya Bapak Menteri, adakah ini termasuk saranan ataupun tindakan daripada pihak kerajaan untuk memaklumkan kepada pihak syarikat kredit ini untuk tidak mengasak atau memberikan masa? Sebab notis mahkamah dah keluar, dan sekarang ni after saman dah keluar, and now when there's court cases that are coming up, ramai yang telah menerima notis untuk naik turun mahkamah and they have no money. Itu pun nak sebut tadi, Menteri KPDHP akan mengusulkan satu paper ke Kabinet untuk memberikan extension of the COVID law, yang mana akan memberi perlindungan kepada pengusaha bas, peminjam, dan credit companies cannot take action untuk mengugut mereka dan menarik repossess diorang punya kenderaan dan sebagainya. So yang what is happening now yang buat menteri yang telah menerima notis mahkamah, what happens to them? Yang buat masa ni yang dah terima notis. Yang itu kita akan selaraskan semua sekali. Can it be back? Can the instruction be back kita akan dated? selaraskan semua sekali. Please, terima kasih. So jadi insya-Allah kita akan bantu mereka, kita faham dia punya plight. Menteri boleh sikit, Menteri Hantu Jaya. Masa. Sikit. Masa yang Mohd Menteri. Okey, saya soalan Kimanis pun tak jawab bagi dia Menteri. Banyak isu-isu yang dia bangkitkan, ada isu-isu spesifik yang boleh saya jawab dengan cara bertulis, ya. So jadi insya-Allah saya akan menjawab semua. Satu soalan tadi saya nak jawab untuk Kimanis tentang projek Prima tadi. InsyaAllah kita akan menimbangkan balik cadangan-cadangan yang untuk membina perumahan Prima. Tapi namun demikian, kita harus melihatkan bahawa bisnes model yang kita buat tu adalah bisnes model yang produktif dan yang mendatangkan hasil yang boleh menampung projek itu sendiri.
Jadi Kimanis, insya-Allah kita akan pertimbangkan semula yang ini. Okay, terima kasih banyak Menteri. Terima Jadi kasih pada banyak. siapa yang khawatir tentang Prima tadi, Prima dalam kita tengah buat kita dah buat rationalization yang mana insya-Allah rumah kita tidak perlukan ambil allocation daripada Kementerian Kewangan. 20 juta tu adalah untuk pengurusan sahaja, pengurusan untuk Prima. Dan untuk projek-projek yang ke hadapan kita jual rumah-rumah yang dah ada dan kita tanah-tanah tidak produktif kita hentikan, dan tanah-tanah yang baik mungkin kita akan buat business model yang baru untuk mendapatkan pendapatan agar kita dapat membayar hutang-hutang Prima yang ada tertunggak. Ya, Tuan Jaya. Terima kasih. Menteri, terima kasih posisi sikit je. Saya nak minta penjelasan kepada Menteri tadi sebut soal PEKT. Ini berkait dengan apa yang dimarket oleh Tanjung Karang di awal tadi. Dekat saya ada senarai 157 PEKT. Majoritinya adalah bekas anggota parti keadilan yang telah dipecat. Jadi saya ingin tanya, kalau ikut pandangan Tanjung Karang tadi, sepatutnya jawatan itu tidak ada lagi sekarang kerana bajet akan diluluskan untuk 2021. Adakah nama-nama yang ada dalam senarai ini terbatal sama sekali atau akan ada pelantikan baru? Itu mohon penjelasan daripada Menteri. Terima kasih. Adalah 107 itu adalah mereka dilatih, diberikan taklimat tentang bagaimana program-program harus dilakukan, apakah kerja mereka dan sebagainya, dan mereka harus membuatkan pendaftaran diri mereka. Jadi yang ini semua memang adalah atas latihan tapi belum lagi dilantik. Mereka cuma dapat watika tapi belum lagi dilantik. Jadi lantik 2021, bajet yang diberikan hanya 86 juta. Sementara itu saya meminta lebih daripada itu 5 kali ganda saya minta untuk dilaksanakan seluruh negara. Jadi dengan 86 juta tak mungkin saya boleh laksanakan seluruh negara. Jadi insya-Allah kita akan tengok mana-mana tempat yang bersesuaian, yang ada rumah PPR dan sebagainya untuk kita laksanakan program PEKT ini. So saya ingat Tanjung Malim tak payah tanyalah. Kita bukan tanya, saya ada penjelasan lagi. Tuan pengurusi dia ada fakta yang tidak betul pengurusi. Menteri, saya ada tanpa jawapan pada Menteri. Menteri kata untuk tahun ini belum dilantik. Berani tangguh, berani dibuat. Jawapan. Berani tangguh, berani dibuat. Puan pengurusi. Ini adalah Puan pengurusi. Puan pengurusi. Tak ada Tanjung Malim. Tak, Puan pengurusi. Ialah bahawa Puan pengurusi. sejumlah ringgit Malaysia 3 bilion Puan pengurusi. 230 Menteri memesongkan Dewan, Tuan pengurusi. 300 untuk kepala B43 anggaran perbelanjaan mengurus 2021. Jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Standing order. Ada yang bersetuju kata Standing order. Standing order. Tuan pengurusi. Dah minta belah bagi Tuan pengurusi. Tak bertujuh. Kira. Tapi sebelum itu Puan pengurusi, standing order. Saya nak kira belah bagi dulu. Ya, kira belah bagi dulu. Standing order dulu untuk Puan pengurusi. Ada yang berhormat, oleh sebab lebih daripada 15 orang bangun, maka mengikut Peraturan Mesyuarat 46(4), saya memerintahkan supaya satu belah bahagian diadakan sekarang. Tuan pengurusi. Sila bunyikan loceng selama 2 minit. Tuan pengurusi, standing order dulu. Saya buat belah bagi dulu. Okey. Susah. Majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat.
Seperti Petua, Tuan Yang di-Petua pada 5 November 2020, saya tempohkan mesyuarat Dewan selama 20 minit. Maaf, 10 minit. Sepuluh lah, sabar. Sorry. Yang berhormat majlis dalam jawatan kuasa.
Saya rasa tak perlu lagi saya baca senarai penghitung dan pemerhati ya. So saya minta semua penghitung mengambil tempat masing-masing. Saya juga minta semua pemerhati untuk mengundi terlebih dahulu dengan penghitung blok masing-masing dan mengambil tempat masing-masing di sebelah penghitung mereka. Kalau semua dah sedia, undian dijalankan sekarang. Pintu ditutup. Sokong KPKT dengan hebatnya.
Ahli-ahli yang berhormat, keputusan undian untuk Kepala B43 adalah seperti berikut. Bersetuju 106, tidak bersetuju 96, tidak hadir 18. Tidak hadir 18. Good try. 18-0. Try again. Dengan itu, Kepala B43 jadi sebahagian Backdoor government 80-0 pun tak apa. Ahli-ahli yang berhormat, masalah seterusnya Bamak dah biasakan kosong. Bahawa perbelanjaan di bawah 80 lawan apa? Ada majoriti. B43 anggaran perbelanjaan pembangunan 2021 hendaklah diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju, maka perbelanjaan di bawah Kepala P43 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Steady ya Berhormat. Datuk Speaker. Majlis Datuk Speaker. bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Datuk Speaker, Tanjung Malim. Tanjung Malim. Ya. Tadi Deputy Speaker bagi tahu dia tangguhkan saya ada standing order nak bangkitkan. So tadi Timbalan Speaker kata tundakan lepas Silakan. saya nak bangkitkan 36-12. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan menghina majlis. Tadi Menteri KPKT mengatakan bahawa PEKT ini belum dilantik. Tetapi saya ada dokumen. Ini adalah soalan lisan yang dijawab oleh Menteri sendiri 10 hari bulan November. Mengatakan PEKT pada tahun 2020 pelaksanaan program adalah selama 4 bulan sahaja, mulai September hingga Disember 2020 yang melibatkan peruntukan sebanyak 2.6 juta ringgit. Kita ini sudah adalah mengundi. jawapan. Ini adalah jawapan dari yang Menteri. Speaker, Kita sudah mengundi. tadi Menteri kata Besok timbulkan. belum dilantik. Jangan mengambil Saya masa. minta ketua daripada ahli parlimen sibuk hal Datuk negara, men. Speaker. Begini yang berhormat. Arau duduk. Tolong diam sekejap. Begini yang berhormat. Saya tidak preside waktu itu. Izinkan saya sedikit masa untuk melihat handset dan sebagaimana amalan saya yang biasa, kalau boleh yang berhormat menulis kepada saya seperti yang dikatakan tadi itu, saya akan pohon penjelasan, kemudian saya akan membuat keputusan selepas itu. Kerana ini ada perbalahan fakta, ya. Kalau ada, of course, yang berhormat. Terima kasih Speaker. Ahli-ahli Tekan, yang berhormat. tetap tekan. Mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga Kosong, tetap kosong. 10 pagi, hari Khamis 10 Disember 2020. Assalamualaikum semua. Setuju. Kerajaan curi tetap curi.